Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض قدرتك فوق قدرتهم وجبروتك فوق جبروتهم وعزتك فوق عزتهم اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita meluangkan masa supaya kita bersama-sama mentadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Syura ayat yang kelima lah malam ini biiznillahi taala. Setelah daripada kita dengar dan tadabbur dengan cara sempurna pada malam kemarin itu tentang Allah Subhanahu wa taala cerita kata bagi langit-langit ini dan bumi-bumi ini milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan al-izzah, yang bersifat dengan hikmah. Al-izzah mana sangat perkasa. Tak ada siapa boleh melemahkan akan Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan hikmah, nama dia Hakim, mana bijaksana. Tak ada siapa pun boleh mengatasi rancangan dan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sebab itu Allah Ta'ala sepatut dan layak milik segala-gala perkara dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kesempurnaan. Dengan itu Allah Ta'ala tutupnya ayat yang keempat dengan kata wa huwal aliyyul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, mana Allah Ta'ala itu mustahak dan layak dia itu maha tinggi dan takabur di atas segala hamba dia, kerana semua urusan itu ada di dalam tangan dan di dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh, dan ia tu sangat besar di atas semua urusan-urusan. Tak ada siapa dia pun boleh nak bertanding, tak ada siapa dia pun boleh nak melakahkan urusan-urusan Allah Jalla Jalaluh. Maka pada malam ini ayat yang kelima, Tuhan nak rayak lagi tentang apa ni pula ni? Tentang kata Allah Ta'ala nak kata lagu mana, mari kita bersama-sama dengar dulu. Kata Tuhan nak kata gapo kepada hamba dia, serta kita nak ambil pengertian dengan cara jelas daripada firman Allah Ta'ala pada malam ini bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ayat inilah kita sama-sama nak tadabbur pada malam ini biiznillah taala. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak rayak gapo kepada kita, mari kita dengar maksud dengan cara seperti lalu. Tuhan kata alam langit ni kira satu alam pula. Mana alam makhluk suku. Dunia ni panggil alam juga. Tetapi kalau kita nak hipung dengan cara sekali lalu tu mana alam belakang lah. Kita kata alam cakrawala kita ni masuk dalam alam. Alam-alam ni kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada siapa pun nak mengaku seperti Tuhan mengaku. Bukan mengaku saja, bahkan Tuhan royak pendetailan, royak satu persatu kejadian akan makhluk dia. Apabila manusia itu buat kajian, buat periksa terhadap ilmu hak Tuhan royak, maka betul molek dengan apa yang Allah Jalla Jalaluh khabar di dalam Al-Quran. Di situlah kebanyakan orang hak reti pandai yang buat terselidik buat kajian, pakat tunduk, pakat ikut, pakat junjung, pakatnya membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakat Islam diri dia kerana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala royak itu betul molek. Tuhan tak ada tipu kali. Cuma kita terkadang kajian tak sapa, kita bakit bahaung. Itu manusia. Ya bakit-bakit bahaung ni makna kata dia lemah daripada nak kaji, lemah daripada nak mengaji, lemah daripada nak buatnya kesimpulan. Nah gitu tengok apa hak Tuhan royak. Tuhan royak nak kita jadi cidik kerana gapo? Kerana nak kita pergi kaji pula. Bukan royak tahu sekadar gitu dengan tak bergerakkan akal fikiran usaha gapo, itu bukan. Lalu Tuhan katalah sini ni alam langit-langit. Mana kata nya apa nama ni? Alam langit ni jadi nak pecah. Hendak jadi pecah. Takadus samawat. Daripada pihak atas tu. Mana kata takadu, dekat-dekatnya langit-langit tu nak pecah. Langit nak pecah kok mana pula? Sedangkan langit ni akan pecah idza samaa'un syaqqat. Nah, langit akan pecah pada akhir zaman. Apabila berlakunya hari kiamat, langit akan pecah. Pecah, jatuh tubik. Nah, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempegangkan langit ni supaya tak seru jatuh di atas muka bumi. Jadi Tuhan royak kata Tuhan duk pegang. Arti lagu mana alim ulama kita beri? Mana kata dia akan jatuh, akan gugur, akan jadi binasa, akan jadi pecah
satu hari yang Allah Subhanahu wa taala gariskan masa kepadanya. Tetapi Tuhan nak ayat di sini ni, seolah kata langit ni milik bagi Allah, bumi ni milik bagi Allah. Akan tetapi langit itu ada jaksa dia tu banyak. Nisbah bagi hidup manusia tu, langit lebih berjaksa daripada bumi. Sebab apa? Sebab Tuhan kata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rezeki bagi kamu. Bagi kamu makna bagi manusia. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala royak begitu, ulama pakat sebulak suara dan faham kata langit nisbah bagi hidup manusia ni adalah perhubungan dia tu lebih manfaat daripada alih hak bawah ni. Maka langit ni nak jadi pecah. Awak apa nak jadi pecah sedangkan yang milik bagi Allah? Ni Tuhan nak misal. Tuhan nak mengkemukakan fikiran kepada manusia. Kata langit sendiri ni ada perasaan. Langit ni ada perasaan. Maka langit ni satu makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dia ni bukan benda yang biasa lah. Kalau kita tilik kepada apa yang Allah Ta'ala cerita mari dan apa kajian hak manusia itu, duk turut ikut akan ilmu Allah Ta'ala akan didapati kata makhluk hak namanya langit ni bukan biasa. Bahkan dia itu menangis apabila orang yang senantiasa buat amal di atas muka bumi ni amalan yang soleh, maka apabila meninggal seorang itu tu, langit akan menangis. Langit tu akan menangis sebab jalan yang duk naik amalan dia tu melalui langit kepada Allah Subhanahu wa taala terputus. Dengan sebab itu langit ni adalah perhubungan besar dengan manusia. Tetapi langit ni berasa jadi nak pecah. Berasa nak rutuh. Kalau kita kecek bahasa petani ke bahasa nak rutuh, bahasa nak pecah. Awak apa? Min fauqihin daripada atas tu. Daripada atas. Kerana apa? Kerana ngeri dan takut kepada kemerkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap penduduk bumi yang lupa kebesaran Allah Jalla Jalaluh sehingga menyeleweng daripada jalanan yang benar. Itu maksud yang diberikan oleh alim ulama kita tentang makna ini ayat. Tetapi ayat ni Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berikan pengertian, yang memberikan ilmu kepada kita. Sebabnya langit nak jadi pecah ni kok mana? Kerana Allah Ta'ala tafsir sendiri. Sebaik-baik tafsiril Quran, iaitu Al-Quran itu sendiri. Ini pakai ittifaq, ijma' ulama' tafsir, kata seelok-elok cara kita nak tafsir Quran, iaitu Quran tafsir Quran. Sebab tu kita tu calonglah diri kita, dengarkan orang umpama tu di mana orang pun tak apa, di mana tempat mana-mana orang pun tak ada mengapa. Dan kita kena intaj, kena buat keluar pula anak cucu kita, anak murid kita, wisapakan pada itu makam, sapakan kepada itu tangga supaya kita itu jadi boleh sekali dengan mereka di dalam kejayaan. Pakak-pakak bercapur tangan mengeluarkan orang yang kuasa nak mentafsirkan Quran dengan Quran. Gi dengan qawaid, gi dengan ayat tu ayat ni, hak itulah umat Islam duk tunggu-tunggu. Ulama kita senantiasa duk membelakangi terhadap kita dalam arti kata duk mati tiap hari. Ulama tua-tua kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ulama tokoh-tokoh hak besar duk mati. Sebab tu kita kena menggati pula makam mereka, walaupun tak siapa makam mereka pun boleh duduk sejalan mereka pun tak apa dah. Kita kena pakat-pakat usaha. Allah Ta'ala tafsir katakan, Allah Ta'ala tafsir kata takadus samawatu yatafattarna min fawqihin ni. Tuhan tafsir kata dalam surah apa ni? Surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-90 hingga 92. Sebagaimana ahli tafsir sebutlah, beberapa di kalangan ahli tafsir menyebutkan kata maksud ayat kata takadus samawatu yatafattarna min fawqihin itu ayat ni mai tafsir. Ayat mana? Tuhan kata takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
Dekat-dekat dah langit itu nak pecah. Nak gugur, nak hancur. Bombing itu pun nak jadi pecah juga. Nampak? Bukit bukau itu nak jadi hancur juga. Buat apa? Anda'au lirrahmani walada. Bahawa mereka itu manusia duk mengaku, duk nisbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan rahmah, nama dia Rahman. Kata bagi Tuhan itu ada anak. Bagi Tuhan itu ada anak. Duk nisbah kepada Allah Jalla Jalaluh, kata Allah Ta'ala ni ada anak. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Orang musyrikun nisbah juga bagi Allah Ta'ala itu kata ada anak perempuan di kalangan malaikat. Lalu Tuhan tanya, asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mung tengok ke kejadian malaikat sehingga mung tu kuasa dan tergamuk nak nisbahkan perkara-perkara ini kata anak perempuan bagi Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah salah besar. Jadi sebab mereka buat dosa besar sekali nisbahkan apa nama anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisbah anak bagi Tuhan. Musyrikun pun nisbah anak bagi Tuhan. Lalu an-nasara al-yahud ialah juga nisbah anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu. Itu makna ayat dengan cara sepatah lalu ya Allah Subhanahu wa ta'ala marah sekali. Orang Yahudi nisbah kata Uzair anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Nasara nisbah kata Isa bin Maryam anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang musyrikun nisbah kata malaikat itu anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anak perempuan pula tu. Sedangkan anak perempuan dia sendiri pun tak setuju, tak kena, taknya suka hati. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila rayak kepada dia orang musyrikun Quraisy itu, apabila rayak kepada dia kata orang isteri mu tu beranak tu anak perempuan, busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Hitam muka-muka mereka kerana benci dan malu dan tak suka, tak redha. Dan bagaimanakah mereka itu nisbahkan perkara-perkara yang dia sendiri tak setuju, tak redha kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini adalah salah besar. Maka perkara-perkara perkataan lagu tu menyebabkan dia itu naik, menyebabkan dia itu timbulnya perkara-perkara yang nak kemukakan ataupun nak catatnya perkataan dia tu langit di atas ni sampai ke perasaan dia nak runtuh, nak hancur, nak jadi gugur dia daripada tempat kediaman dia. Kerana sebab apa? Sebab takutnya langit itu daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa-apa perkataan yang manusia itu nisbah kepada Allah Jalla Jalaluh daripada perkataan-perkataan yang kita sebut tadi. Lalu Tuhan kata wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Bahawa tak sepatut, tak layak, tak ada kebahagiaan, tak ada sayugia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Rahman itu nak adanya anak. Tak. Anak bagi Tuhan adalah sifat kekurangan. Anak bagi manusia, bagi menatai itu adalah sifat kesempurnaan. Ia balik situ. Karena kita apabila lemah, gitulah. Allah Ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha agung, tak berhajat. Dia hanya jua. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang sebenar, yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya, hanya jua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada hak lain. Lain itu tak ada. Itu makna kata takadus samawatu yatafattarna minhu, takadus samawatu yatafattarna min fawqihin. Itu makna dia. Makna hak jadi langit nak jadi sebab jadi pecah, jadi hancur, jadi binasa kerana takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kerana manusia ni nak pergi dakwa an da'u lirrahmani waladah. Itu pentafsiran ayat ni duduk di dalam surah Maryam. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-90 dan 91. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Jelas. Lalu ayat yang ke-92 kata in kullu man fis samawat wal ardi illa atir rahmani abda. Mana kata semua perkara-perkara yang ada di langit, termasuknya langit sendiri dan para-para malaikat, dan apa yang ada di bumi, diri bumi itu sendiri dan perkara-perkara yang hidup di atas muka bumi ini, illa atir rahmani abda. Malaikat dia itu hamba bagi Allah Subhanahu wa taala belaka. Bukan isteri, bukan anak, bukan tu dan bukan ni. Ini adalah perkara-perkara yang orang Muslim itu senantiasa duk pegang dengan cara jelas dah di dalam hati, kata Tuhan itu maha suci daripada perkara-perkara yang tersebut. Semua kalau kita tengok di dalam di dalam sejarah, pakatnya nisbah perkara kepada Allah benda hak tak sepatut berlaku. Orang Yahudi pun kena, Nasara pun kena, Majusi pun kena, Sabi'ah pun kena, nampak dah tu, Buziyah pun kena, Jahiliyah pun kena. Semua agama-agama kalau kita perhati tengok, yang nisbah perkara-perkara kepada Tuhan ni benda bukan-bukan. Illal muslimun. Malaikat orang Islam hanya jua. Dengan sebab itu mereka itu tengok kepada kita tak puas hati kerana kata kita ni berjuruh pada juruh pada agama-agama yang lain. Dia nak mendekati Tuhan. Dia nak juga kepada beriman dengan Allah Ta'ala, akan tetapi yang nisbah kepada Tuhan benda hak Tuhan tak kena. Buat apa yang buat lagu tu? Kerana tabiat yang tak molek bagi di dalam diri dia. Dengan sebab itu kita ni senantiasa mengagakkan musuh bagi mereka. Mengagakkan musuh bagi mereka dengan sebab apa? Dengan sebab kata kita ni orang molek. Sebab itulah orang molek ni kita jangan ingat kata dia itu tak dimusuhi oleh orang tak molek. Tak diberdekikan oleh orang yang berdeki. Tak niat jahatkan daripada pihak orang yang hati tak baik, tak molek dan sebagainya. Itu adalah bukan salah orang berjuruh, orang molek tak. Nampak tu dah? Baik. Kemudian mari kita seterus pergi lagi ayat yang ke-5 tu juga ayat sebelakang tu. Ayat katakan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allah. Lalu apabila langit itu Tuhan royak ni, Tuhan royak apabila Tuhan dengar perkataan manusia. Tuhan tengok nampak perbuatan manusia. Apabila manusia tu nisbah benda-benda hak tadi tu sebut bagi Tuhan. Sebab tu ayat-ayat hak sakut paut dengan kemerkaan Allah Subhanahu wa taala tu, ulama-ulama qiraat kita ni ya hajar anak-anak murid dia mentarbiahkan suruh baca dengan suara kohor sikit. Jangan baca kuat sangat, baca kohor gitu. Supaya ayat kata waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, baca kohor sikit. Waqalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah. Baru akak naik suara tu. Tu cara berasa orang hak reti faham akan isi kandungan Quran. Di mana ayat hak Tuhan mereka baca suara bawah sikit. Jangan dak akak suara sangat situ. Nampak tu tak? Maka tepat hak Tuhan nak menyucikan diri dia, akak suara atas lagi. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma. Akak situ. Itu cara ahli-ahli tafsir, ahli-ahli qiraah yang nak hajar, tarbiyah cara-cara nak bacanya Al-Quranul Karim, caranya begitu. Dengan sebab itu, kita kena mengaji molek lah. Qiraah baca, cara mengaji, cara baca, cara nak faham. Kemudian cara kita nak mentafsirkan. Lepas pada tu, cara kita nak amal lagi apa tu, kita dapat daripada kita faham. Itulah. Di atas usaha kita masing-masing. Tapi cara dia tu ya ada dia. Setelah daripada Allah Ta'ala ni merka, jadi marah, jadi nak murih
terhadap apa manusia ni duk disebah kepada dia ni benda bukan-bukan. Bahasa dia lah walillahil masalul a'la. Kita ni kalau orang bekang, orang takabur, orang pesetu, orang peseni, orang pangkat tinggi, takabur jangan buat takabur lah, tak molek nah. Mana orang pangkat tinggi, orang lebih, orang gapo. Orang kecek tak kena lagu mana perasaan. Kecek tak kena telinga demo ni, nak minta gapo tak wi gapo. Ya gitu lah. Manusia kita tu setara tu dah. Bagaimana kau Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha mulia. Ya dengar perkataan manusia ni sebuah anak kepada dia, moga benar bukan-bukan kepada dia, ya marah. Apabila marah, langit ni jadi tergetar, jadi takut, jadi nak pecah. Langit dengan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jadi seolah kata jadi perasa langit tadi itu jadi berasa nak pecah. Berasa tak sedap nak duduk lah kalau kita kecek mudah-mudah. Lalu malaikat yang ada di sisi langit dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tu lagu mana kerja malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wal malaikatu. Dan malaikat-malaikat itu senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan serta memohonkan. Mana kata wal malaikatu yusabbihun ni kerja malaikat. Mana kata malaikat ni lah menyejukkan kemarkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk minta tasbih subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Buat dia tu kerja kalimah tu kerja para malaikat hak asal. Kamar dia Tuhan ilhamkan, Tuhan wahyukan kepada manusia, ambilkan lafaz-lafaz itu, mari juga sebagai manusia itu boleh buat amal. Manusia itu boleh ambil juga berkongsikan lafaz-lafaz itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya nak wi Tuhan itu jadi kasih sayang dan redha dan gapo terhadap kita. Senantiasa mereka itu senantiasa gapo? Yusabbihun. Mari dengan fi'il mudhari' tajaddud. Mana senantiasa dan bermula malaikat itu senantiasa mereka itu memuji akan Tuhan-Tuhan mereka. Memuji Tuhan-Tuhan mereka. Memuji Tuhan mereka. Jangan terjemah Tuhan-Tuhan jadi bila pula. Dengan memuji Tuhan bagi mereka. Tuhan bagi mereka. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbihim Tuhan bagi mereka. Nampak tu tak? Idhafat masdar kepada maf'ul lah. Situ tu terjemah akan. Kemudian senantiasa lagi malaikat buat lagu mana? Malaikat ni Tuhan jadikan dia ya baik dengan manusia. Ya baik dengan manusia. Sifat malaikat ni ia tak ada nak jadi tambah api. Ni sifat malaikat. Sebab tu apabila kita ngaji alam malaikat ni, kita tahu kata malaikat ni bersifat lagu mana. Manusia kita ni Tuhan nak kita tengok perangai malaikat. Tak saya tengok perangai syaitan. Malaikat ni orang tak suka tambah api, tak suka bakar, tak suka jadi panas saya tambah. Bahkan dia nak menyejukkan benda hak panas. Nak menyejukkan benda hak panas, hak mereka nak jadi redha dan sebagainya, nak jadi gitu. Nak kebaikan tu berlaku. Ada pun iblis ataupun syaitan, dak hak tu dia pasal kata orang duk panas, dia kau tambah panas lagi. Orang nak jadi baba nak pecah, dia buat jadi hancur selalu. Tu perangai syaitan. Iblis yang Allah Subhanahu wa ta'ala duk ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu Tuhan kata wa yastaghfiruna liman fil ard. Ni dia ni. Wa yastaghfiruna liman fil ardi. Dan malaikat itu senantiasa meminta ampun. Dan minta ampun bagi siapa? Bagi mereka yang ada di atas bumi ini. Allah. Malaikat ni senantiasa gapo nama? Duk minta ampun kepada orang liman fil ard. Tuhan tak kata lil mukminin saja ataupun lil muslimin saja. Duk minta ampun. Ya Allah ya Tuhan aku malaikat duk minta. Ya Allah ya Tuhan ampunlah bagi manusia hak tak erti hak duk kata ni sebuah kepada mu benda bukan-bukan. Wi maaflah kepada mung. Wi maaflah mung tu kepada mereka itu kerana mung sendiri kata inna rahmati sabaqat ghadabi dan sebagainya. Senantiasa duk minta ampun. Kalau tak sebab adanya para malaikat ni, orang ada nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala benda bukan-bukan tu, nya tak tahu Tuhan nak buat lagu mana. Tuhan kuasa dengan sekelip mata ya. Nak balik lidah ke,
balik tekak ke, balik perut ke, lagu mana, ikut nak jadi. Sebab benda hak Tuhan mereka ni, Tuhan boleh buat belaka. Supaya umat-umat dulu tu lah. Ya kita ni ya banyak, permocan banyak hak kita ni. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, walaupun tak beriman pun umat Nabi, tapi umatud dakwah. Nah, malaikat lagi duk minta ampun, duk minta mempertahankan sebagainya. Banyak daripada sampai kan jadi terlupa kita. Jadi duk dalam nikmat doa tu jadi terlupa. Mana ada. Tu dia. Nampak tu tak? Inilah perkara-perkara yang kita apabila tak tahu sutil ni, lah, ia jadi belaka lah. Perkara-perkara gapo-gapo pun. Itu makna wa yastaghfiruna liman fil ard. Kata setengah daripada ahli tafsir, ia kata sebagaimana Abdullah bin Abbas sendiri dia kata wal lafzul am uridu bihil khas. Lafaz tu umum tapi kanaknya khusus. Yakni kepada orang mukminin sahaja. Tu makna kata minta pada orang mukminin sahaja. Wa yastaghfiruna liman fil ard ay lil mukminin. Setengah ulama kata dak ya umum pada semua. Walaupun di atas orang kafir pun minta Tuhan itu tak usah ambil azab lagi lah. Tak usah ambil azab lagi. Jangan duk balik tekak selalu, balik lidah selalu. Biar duk dulu, biar duk sampai ke tempoh dia. Tu nak ayat tu kita tengok hari ni. Orang dalam agama lain-lain daripada agama kita lah, dia nisbah ke perkara-perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda bukan-bukan tadi tu. Tengok, ia boleh duduk dengan mewah, duduk gapo gitu dan gini. Buat apa Tuhan tak merka dengan sebab ni? Dengan sebab kata wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ni. Ni malaikat ni pedah malaikat ni kita kata malaikat ni pedah gapo? Pedah ni hak kita dak buat salah tu. Hak kita duk gapo nama duk nisbah benda hak bukan-bukan kepada Tuhan tu. Duk lawan Tuhan dengan cara nyata-nyata tu. Tuhan tak ada ambil apa nama ni, ambil tindak kes selalu ni. Sebab para malaikat ni duk tolong petah. Kita kena faham sini ni. Bukan makna kata kita belaka, bukan gitu. Nah, kita belaka bukan gitu. Itu makna kata wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Wa yastaghfiruna liman fil ard. Itu maknanya, makna gapo tu? Makna ayat Al-Quranul Karim daripada makna hak Tuhan nak menyatakan kita kata malaikat itu adalah sebab nak menyejukkan benda hak panas. Nak meredaikan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hak Tuhan duk royak. Hak Tuhan sendiri duk royak. Kata malaikat ni kerja dia ni tasbih menyuci Allah Taala. Makna kata walaupun manusia itu senantiasa bernisbah benda cemar-cemar kepada Tuhan, daripada anak, daripada isteri dan dari benda-benda yang tak layak bagi Tuhan tu, malaikat senantiasa duk sapuh benda tu baik, menyuci Allah Taala daripada benda tu baik. Dan malaikat tu minta apa pula daripada Tuhan kepada manusia, terutama orang yang beriman tu, orang yang mukminin, orang yang muslimin, muwahhidin tu. Dan setengah ulama kata masuk juga orang yang tak beriman tu malaikat minta petah dulu. Jangan gaduh nak seksakan lagi dia. Petah dulu. Kalau Tuhan nak seksa, kuasa. Tapi ada petah tadi itu dengan sebab para malaikat. Ada juga ulama-ulama mentafsirkan lagu tu. Tapi orang tanya kita kata, wal malaikatu ni pia. Siapa wal malaikatu ni? Katanya alim ulama kita di sini, yakni hamalatul arsh. Malaikat yang memikulkan arsyur rahman, arsy Allah Subhanahu Wa Taala di atas bau dia. Ada malaikat di berapa? 4 malaikat. Sekarang lala ni duk pikulnya arsyur rahman 4 daripada kalangan malaikat. Apabila datang hari kiamat datang, Tuhan tambah pula 4 jadi 8. Itu beriman kita tu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala royak di dalam Al-Quranul Karim. Maka kerja para malaikat yang 4 tadi yang memikulkan arsyur rahman, arsy Allah Subhanahu Wa Taala tu dialah yang senantiasa dak minta ampun tadi.
Dialah senantiasa dak minta ampun dan menyuci akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia orang mana kata tabaqah, pangkat ataupun lapisan mula-mula. Lapisan mula-mula. Anak-anak kita faham di sini. Baik. Setelah daripada tu, ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ya Allah. Mujurnya Tuhan tutupkan ayat daripada ayat yang kelima ni dengan ini perkataan. Dengan sebab Tuhan bersifat dengan maghfirah, dan Tuhan bersifat dengan rahmah. Tuhan bersifat dengan maghfirah, nama dia Ghafur. Tuhan bersifat dengan rahmah, nama dia Rahim. Maka sebab itulah manusia kita ni boleh selamat daripada kemerkaan Allah Subhanahu wa taala sementara hidup di atas muka bumi ni. Tuhan akan catat satu persatu. Satu persatu. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Tuhan wayak dah. Mana kata Tuhan akan catat apa yang manusia itu nisbah kepada Tuhan benda hak bukan-bukan. Tuhan catat. Tetapi Tuhan wayak kata akan ditanya. Tetapi Tuhan tak mau nak ambil seksa lagi atas muka bumi ni. Biar dak lah. Tak apa. Biar duduk dulu atas muka bumi ni. Wisnel ni dulu. Biarlah. Allah. Sebab ke? Sebab Tuhan. Ala. Dan ingatlah. Kalau dalam Quran. Ala. Pesening ni makna ingatlah. Orang panggil harfut tambih. Harah untuk nak mengingati. Ingatlah. Ingatlah. Ingat tu. Suruh kita Tuhan mengingati. Sebab manusia ni terlupa. Suka terlupa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya. Janji dah dengan tu Adam. Kata lagu mana? Jangan mung tu Adam buat janji dengan aku, jangan dekatkan apa nama? Pohon kayu ni. Mung kena dengar aku je, dah dengar yang lain. Fanasiya, maka dia terlupa. Maka tu Adam kita nunu terlupa, pas kita anak Adam nak pergi kano. Lupa apa tu? Sebab tu Tuhan waris, ala ingatlah. Kena mengingati. Tak kira ni. Orang pangkat tinggi, nak jadi tua, muda, nak jadi alim ke tak alim, nak kaya ke tak kaya, nak pangkat tinggi, tak pangkat tinggi, kena mengingat sama. Tak mengingat, ia terlupa manusia. Ia terlupa ni, hak tu jadi gitu, hak ni jadi gini. Ingatlah Tuhan kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu innallaha huwa, ialah yang amat pengampun. Yang sangat pengampun, nak beri maaf. Tuhan nak beri maaf. Sebab tu apa nama alim ulama kita di kalangan alim ulama salaf, dia kata, aku berasa heran, dia kata. Nya binasa lagi hidup manusia, sedangkan di diri manusia tu Tuhan wi anak kunci kejayaan. Lalu anak murid dia pun tanyalah, orang hadap sekelilingnya dia tanya, gapo kau tok guru anak kunci kemuliaan, anak kunci kejayaan? Dia tengok orang tu binasa. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Orang lawan benar-benar ni akan binasa. Orang lawan ke benar hak benar daripada ajaran Tuhan, ia akan binasa. Dia tak serupa dengan orang yang tak lawan tapi dia derhaka, dia tak sama. Darajat tak serupa. Hak ni derhaka dah sekali, kami dia lawan pula benar-benar. Nampak dah tu? Membantu kebatilan, membantah kebenaran. Orang pasal tu. Lalu binasa. Tokoh ni pun tengok, alim ulama ni pun tengok. Tengok kata, pelik sungguh kata. Nya binasa lagu mana orang ni? Sedangkan di tangan dia ni ada anak kunci kejayaan. Lalu anak murid dia heran, anak kunci gapo tok guru? Anak kunci satu ya, yakni al-istighfar, dia kata. Minta ampun kepada Allah. Nampak tak tu? Allah Ta'ala ni Nawi maaf selama manusia itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Taala tak akan
seksa mereka itu selama mereka itu senantiasa duk minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab apa Tuhan suka suruh kita minta ampun kepada dia? Sebab dia bersifat dengan ghafur. Nak wi maaf, nak wi apa? Wi mau minta ya maaf ke dia, ya wi selalu dah. Tapi kita berasa terkadang kita salah, berasa takut, berasa tak tergamuk, berasa tak berani nak tegur, berasa tak berani nak minta, berasa tak berani nak royak, berasa tak berani nak kecek, berasa mari di dalam hati. Hadap situ. Nampak Tuhan senantiasa dak bukanya 24 jam untuk nak wi manusia itu mendekati dia dengan maghfirah, dengan minta ampun. Dia nak wi maaf. Sebab apa? Sebab Tuhan bersifat dengan Tuhan nama Ghafur bersifat dengan maghfirah, nak wi ampun, nak wi maaf. Tapi dengan sebab tak reti sutai ni enggak. Jadi gitu, jadi sepasang ni tu kelama binasa lagi. Tu dia dah tu. Tu dia. Faham tu tak? Kemudian sekarang ya. Tuhan wi maaf sekarang dak. Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala tak kata Rahman di sini, Ar-Rahim. Ar-Rahim di sini datang kalimah rahim ni lah sebab tu Abdullah bin Abbas kata wa yastaghfiruna liman fil ardi khusus bagi orang mukminin. Ada jalan dia kata. Sebab apa? Sebab kalimah Ar-Rahim ini khusus bagi orang yang beriman sahaja. Orang yang ada kalimah sahaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tu. Sebab apa? Sebab Ar-Rahim ini khusus, maqamul khas bagi orang yang beriman. Adapun Ar-Rahim atau Ar-Rahman maqamul am bagi semua hamba. Tak kira hamba tu nak beriman ke tak beriman ke gapo ke, duduk bawah likungi Ar-Rahman. Adapun manusia yang beriman duduk bawah likungi Ar-Rahim. Hanya jua, tak ada hal lain. Ar-Rahim subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan menutupkan padalah malaikat ni dia minta ampun bagi kita sekalipun kerana malaikat ni tahu kata Allah Ta'ala bersifat dengan maghfirah dan Tuhan bersifat dengan rahmah khusus bagi orang yang beriman. Mujur Tuhan wari ayat ni. Boleh lagi kita duk tengok langit ni dengan cara molek. Nah, kita tengok kepada langit, kita tengok nampak rasa segar. Manusia apabila tengok langit ni rasa segar. Gi di pipi patah kau tengok langit. Nah, tubik waktu malam tengok langit penuh dengan bintang, adanya bulan, kalau hari penuh penamu, rasa tenih hati. Tak gitu. Gapo hak kita dapat sini daripada ayat ni? Terkadang kita tengok muka tu nampak molek, terkadang kita nampak tengok muka tu nampak jadi elok. Jadi adanya apabila kita tengok jadi supaya ada semangat. Jangan ingat kata dia tu tak ditanggungkan amanah. Tak ada bebanan, tak ada benda hak serabut. Bukan. Langit ni duk serabut siapa kena pecah langit. Hawa apa? Kerana manusia duk kata kepada Tuhan benda bukan-bukan sehingga Tuhan tu merka jadi membawa ke langit dengan sebab kemerkaan Tuhan tu siapa kena pecah. Tapi apabila kita tengok langit, rasa kata seni tengok. Sebab tu ulama nafsi kata bukan tiap-tiap orang kita tengok nampak seni hati dia tu supaya kita duk nampak dak. Tapi mujur lah dia tak ada muzahir kata dia tu serabut ke gapo, dia taruh duk dalam. Bukan makna kata apabila kita tengok benda orang tu seni, tak supaya kita jangan gaduh. Terkadang hati kita, hak kita tengok tadi, hati kita ada kesenangan lebih pada hak kita tengok rasa kata seni tu lagi. Ini kita kena mikir nah, kita ngaji Quran dah ni kita nak main pakai dalam hidup kita. Nak we gapo Tuhan nak ayat lagu ni? Nak we redha terhadap apa hak Tuhan bagi kita. Nampak nak we redha kata apa hak Tuhan bagi kita, bahasa tak apa, rasa cukup dah. Berasa kata puas hati, berasa kata cukup, berasa kata renak. Kalau septani panggil renak. Itu makna kata wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Itu makna bagi ayat daripada ayat yang ke-5 daripada surah Syura. Setelah daripada tu kalimah Imam As-Sam'ani dan imam lain-lain lagi dia kata
ala innallaha huwal ghafurur rahim, ay as-sutur lidzunub ibadihi, lizunubi ibadihi. Makna kata Allah Subhanahu wa taala ni metutupkan dosa-dosa hamba. Allah. Orang kita ni kalau berdosa ni dia jadi cemar. Nah, dia jadi cemar, jadi tak molek, jadi tak gapo. Tapi Allah Jalla Jalaluh mentutupkan benda tu tadi. Tak win apa molek. Tolong susuk ke aib hak manusia. Dengan sebab itulah ulama-ulama salafus salih dulu dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaik la tafdahna baina khalqika wa la baina yadaik. Ya Allah, ya Tuhan aku, tutuplah keaiban aku di atas muka bumi, dan setelah daripada aku duduk dalam bumi, lepas pada aku ni mati, dan depan orang apabila mung tu berlaku hari kiamat. Nawi boleh lagu mana tu ya Allah? Nabi kata man satara musliman satarahu Allahu lahu yaumal qiyamah. Siapa dia tutup keaiban seseorang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan balaskan kepada dia, Tuhan tak bukakan keaiban dia di hadapan orang. Dengan sebab tu Allah dengan buka keaiban orang. Jangan. Nah, kita tak pasal-pasal. Allah Ta'ala buka keaiban kita sampai ke depan orang ramai. Siapa-siapa duk suka nak cari keaiban orang, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan buka keaiban dia walaupun dia duk dalam rumah dia sendiri. Itu adalah hadis yang sahih warid daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah daripada kita menyempurnakan ayat yang ke-5, kita nak turun ayat yang ke-6 pula. Ayat ke-6 Tuhan katakan, qala subhanahu wa ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a Allahu hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil. Lagu mana sini? Maksud dia secara sepatah lalu. Dan sebaliknya, orang-orang yang menjadikan, iaitu orang-orang yang menjadikan, pia orang-orang yang menjadikan di sini, walladzina ittakhadhu ni, yakni al-musyrikun. Orang-orang hak musyrik, orang-orang yang orang yang menyungutu akan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, yakni dan sebaliknya orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Awliya ni sebagai pelindung yang disembah, yang diharapkan pertolongan, yang diibadat kepadanya dan harap daripada dia setelah daripada kita ibadat kepada dia pertolongan. Ya tak ada manusia kita buat satu perkara dengan tidak ada tujuan dan habuan, tak ada. Ya ada tujuan. Kemudian dia nak dapat naknya hasil daripada perkara yang dia itu tujugi habuan daripada tu. Kalau gitu tujuan duduk depan daripada habuan. Habuan ni hasilan daripadanya. Wapa dia sembah Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Sembah ni makna kan? Sembah ni saya nak royak hak mafhum, hak Quran nak tu macam mana hak ya kan? Maknanya sembah di situ makna kata kita mendekati kita dengan benda tadi itu dengan perkara yang tertentu. Terkadang kita merayu hal kepada dia. Demo tu merayu hal perkara yang gaib, perkara yang tak hidup. Faham? Yang ni perkara yang gaib dan perkara yang tak hidup. Dua syarat. Perkara yang ghaibi lain pada Allah dan perkara yang tak hidup. Mana cabutnya roh daripada jasad dia. Ini dua. Lalu kita keserukan dia. Gapo kata tunggu? Masuk belakang. Daripada jin ke, syaitan ke, iblis ke. Nah, daripada orang yang tak hidup ke, jin, syaitan, iblis ni gaib.
Orang hak tak hidup, mana mati, itu adalah mati. Mana tak hidup, kita pergi seru dia. Seru lagu mana? Girayu hal kepada dia. Demo tu aku ni duk susah ni, apa mun tak tolongkan aku? Apa mun tak uwi benda-benda aku duk nak? Aku mai minta kepada mung ni bertahun-tahun dah, bila mu lagi mu nak uwi pada aku? Aku harap daripada mu ni banyak, aku nak daripada mu, apa mu tak tunai hajat aku dan sebagainya. Lepas tu kena buat lagu mana? Terkadang kena rokok, terkadang kena sujud, terkadang kena mendekati dengan darah daripada binatang ternak dan sebagainya. Dan rupa-rupa umpama tu yang ada dalam masyarakat Muslim kita, terutama orang jauh daripada aliran agama hak sebenar. Tak kira negara mana-mana. Nah, negara Arab ke negara Melayu ke negara hak bukan Melayu ke negara Cina ke negara gapo kata kita kecil di atas sifat. Tak ada kecil di atas benda yang tertentu. Tak sifat ia lagu mana. Pas kita orang hak pandai kira, kita ukurlah, ambil pergi. Tengok sendiri. Nah, kita ukur sendiri, tengok sendiri, kata gapokah yang patut kita menjauhi diri. Maka dia buat perkara-perkara tersebut tadi itu. Tu tujuan dia yang dia tuju pergi kepada satu muka tu. Itu mana aulia. Kekasih. Aulia tu menjadikan mereka-mereka lain pada Allah Ta'ala itu sebab mana kekasih. Mana tepat dia sebagai pelindung. Tepat dia nak waktu bayangi. Yang disembah, yang diharapkan. Maka dia harap nak memperkenalkan, harap nak mendapatkan daripada benda-benda tadi itu perkara-perkara yang dia nak. Ia pergi kerana ia ada tujuan selepas daripada ia hasil tujuan ia pergi, ia nak pula habuan. Tak ke? Kita bukan mana kata ada tujuan dengan tidak ada habuan. Ada cut prasung kita. Nampak tak? Cut prasung kita mana habuan kita. Kamar dia lepas daripada tugas pun. Lepas daripada kita hasil dah tujuan kita, nak hasil pula lah habuan. Perkara nak boleh pun ploidai kalau bahasa sia kata. Perkara nak boleh daripadanya tu pula. Tu dia. Tapi hak ni lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah orang-orang musyrikun yang Allah Taala duk royak kata zaman Nabi orang lagu tu. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari nak buai benda tu tubik daripada hati manusia hamba Tuhan ni, hak dak ibadat sesama makhluk, nak ibadat kepada Tuhan yang menjadikan makhluk namanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya tunggal. Benda ni kita sendiri pun kena beringat, kena duk asuh semua dah diri kita. Dan orang yang duduk bawah kereta kita dan anak cucu kita, anak murid kita kena duduk sini. Tu makna kata walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ay min dunillahi awliya. Lain pada Allah Taala ni kekasih. Nah, kekasih lain pada Allah Subhanahu Wa Taala kekasih. Allahu hafiyun alaihim. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguasai. Apa nama Allah Subhanahu Wa Taala ni menyaksi dia di atas amalan-amalan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjagakan apa amalan hak keluar tubik daripada mereka tu Tuhan juga dak jaga. Tuhan tak jaga habis licingnya. Nah, Allah Taala kalau dia tak jaga habis licing, tak kira pia-pia pun. Jaga apa? Liyujazihim biha, supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak buat hujah dengan dia dan Tuhan nak balaskan dengan perbuatan itu. Terkala kita jaga untuk nak buat satu perkara, bukan nak jaga nak selamat semata-mata. Supaya kita pera binatang ternak ke itulah, bukan nak bela dia sampai kata tip menyamuk kita tak ada nak makan dia. Tak. Tu takut tu, pasal jaga pasal tu takut. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala royak kata Allahu hafizun alaihim. Allahu hafizun alaihim ay syahidun. Hafiz itu pakai mana syahid ala a'malihim. Di atas amalan-amalan mereka supaya gapo? Supaya liyujazihim biha. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak balaskan terhadap mereka dengan apa yang mereka itu buat. Tuhan kira kata salah benda-benda lagu ni. Lah. Manusia sebagai makhluk gantung kepada makhluk hak pesening ni Tuhan tak uwi.
Ada buat kira di antara satu sama lain supaya kita buat kira hak biasa ni tak apa hak tu. Sebab tu sebab ni dia duduk bawah kata Tuhan juga. Ada sebab hak boleh, ada sebab hak tak boleh. Kita kata hai sebab dua-dua ya sama ya, tak sama ada agama kita. Supaya kita nak mengenyahkan perut kita. Sebab kena makan nasi ke? Nasi nak hasil sebab lagu mana? Kena ada harta benda, kena ada wang, kena ada duit. Pas duit tu kita nak hasil mari lagu mana? Sebab tu, Tuhan kata hasil sebab lagu ni boleh, sebab lagu ni tak boleh. Kita kalau menega dengan cara molek hasilkan duit, makan kenyih tak? Kenyih. Nampak? Hak ni curi duit orang. Apabila dia pergi beli barang makan kenyih tak? Kenyih apa tu? Tapi sama tak kenyih hak pertama dengan kenyih yang kedua? Tak serupa. Hak apa? Kerana hak ni asbabul halal, hak ni asbabun haram. Hasil serupa ya. Tak tu orang apabila makan reba tak kenyih jadi lapar jadi panas pedih dia nak makan. Nah, makan risuah, makan reba, tipu, nego, apa nama kata gilah. Ya serupa ya natijah boleh sama. Sebab tu orang duk kacau sangat tu. Tetapi tak sama pada balasan, tak sama pada keberkatan, tak sama pada neraca timenge. Tak serupa. Dengan sebab itu kita kena faham molek nah, kena faham jadi jelas, jadi molek dulu supaya kita itu tak jadi teralih pendirian kita. Orang kita tak jadi teralih pendirian dengan sebab tak faham jadi kena. Sungguh apabila kita pergi jumpa dengan orang buzar ke masalan, dengan sami tok cha ke masalan, suruh dia puabat. Tu hewi. Bukan tu tak wi, tu hewi. Nampak? Tapi terkadang perkara yang dia buat tu tak ada terkadang dia pergi kok menyengutu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi balik hak balik capi hak syarak mari ni, ya hingga seperti tu juga. Cuma dak dipilih kita. Hingga sama hingga tu hewi belaka. Kau dah ayat dah kata Tuhan Ar-Rahman. Kalau Tuhan ni tak wi belaka, iblis syaitan tak hidup nak makan berapa. Ya hidup kerana rahmat Tuhan juga tu iblis syaitan berapa nama tu. Dan segala orang kafir semua hak deraka pada Tuhan, tak beriman pada Tuhan dengan sebab rahmat Tuhan. Habis tu kenapa belah lagi kok ni payah hingga. Awak mudah gitu. Kita duk bimbang takut demo kena seksa tu. Sebab bergaduh hak kita. Tak apa dah kalau demo bukan orang beriman, kita tak kena royak ni, kita kena royak sebab demo saudara kita. Apa dak bergaduh nung akhirat esok takut aku nak masuk syurga, dak bergaduh dengan kaki aku. Mung tak royak aku. Kau dulu. Tu. Sebab tu royak sepatah dua dah. Royak dengan molek. Royak jangan royak dapat orang. Royak kita gimuh dia suku sakat, duduk sama-sama dia, duduk tak mutu sekali, tak kereta sekali, kena ada cara juga. Bukan hoi gitu. Bukan dia lagu tu. Nampak cara kita nak teguh orang, nak beki orang, nak royak ke orang, kena ada cara juga. Supaya ngabomo tu lah doktor tu lah suruh sungguh saya dak misal banyak kali dak orang Allah tangan kena luka nak ghafar afanallahu wa iyyakum daripadanya. Kita nak puabat dia tu kita kena ada cara juga gi dengan cara. Bukan dak gi buat betul-betul gitu. Tak lehnya orang kita yang ada sakit ada perasa. Hati manusia, maruah manusia apa supaya tu. Nampak? Cara tegah tu tegah molek. Ambil hati dia jadi hati kita. Kalau orang buat ngamung lagu ni suka tak? Hamung jangan nak buat dengan orang lagu tu. Tu cara. Kita orang sekapung, orang yang kenal mari lama dah naik mutu sekali. Kita pergi makan nasi. Pergi berjalan naik kereta sekali. Kena awak keluar sikit lah. Cara-cara kita ni duk pasal nak taruh lah kocek semata ni tak. Ya kita pergi. Kita tak apa. Kita pergi makan nasi sekali. Bila-bila duk kecek. Tu kita selik pergi. Boh pergi. Tu ya cara lagu tu. Cara kita nak engkar benda mungkar dengan cara hak molek ya lagu tu. Engkarul mungkar bil ma'ruf, bukan engkarul mungkar bil mungkar. Itu cara dia. Engkar benda mungkar dengan mungkar ya tak hasil natijah. Kena engkar dengan molek. Sebab tu kita dah buat beza semua lama dah di antara nasihah dengan fadhahah. Nasihah mana kata kita nasihat dia dengan bersih hati molek, dengan fadhahah kita memalukan dia. Madah nak serupa ya nampak, tapi makna lain langit bumi tak sama. Dengan sebab itu cara-cara tu kita kena belajar belajar molek. Ambil daripada orang hak mengaji reti tu. Nah, mengaji saja tak jadi, mengaji reti. Hak reti faham.
dan dia pun laksana dah cara tu berjaya dah dengan diri dia, kita ambil natijah, ambil nasihat, ambil cara dia. Hak mengaji tak reti, tak boleh. Mengaji juga pun tak reti. Nampak tu tak? Ni tak boleh. Tu tak? Cara kita nak ambil daripada orang berjaya dah, nak ambil orang tak berjaya. Tak berjaya apa kita. Tu. Allahu hafizun alaihim. Allah Ta'ala itu menyaksi di atas amalan-amalan mereka itu. Apa? Supaya Allah Ta'ala nak balaskan apa yang mereka itu buat kerja. Wa ma anta alaihim biwakil. Apakah makna wa ma anta alaihim biwakil? Yakni, dan tidaklah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi gapo? Jadi kena gapo? Bukanlah wahai Muhammad, dan engkau wahai Muhammad hanya penyampai, bukanlah menjadi wakil yang menguasai soal soalan ataupun amalan mereka. Seolah gini Tuhan ayat gapo kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam senantiasa duk dakwah, duk serunya manusia kepada agama Allah, bukan seru pada diri dia dak. Wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira, seru pada agama Allah Subhanahu wa taala dengan izinan Allah Subhanahu wa taala, dengan keterangan daripada Tuhan. Nampak tu tak? Lalu apabila Nabi tu duk suruh manusia kepada ajaran Allah, nya ada kumpulan orang tak terima seruan hak Nabi Muhammad nak mengajak pada ajaran Allah, dia mengambilkan Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Membawa pada Nabi itu jadi kecil hati, jadi berasa hati, jadi tak sedap hati, jadi luka hati balik dalam. Lalu Tuhan waktu turun kata, wa ma anta alaihim biwakil. Dan tidaklah mung tu kena ada cara semua, hai Muhammad. Wakil di situ makna kata kan? Makna kata mung ni tak ada kena dok gariskan, carakan. Apabila mung rakyat yang tak turut mung, maka mung tu tak berjaya lah dalam pekerjaan mung, dalam seruan mung. Tak, bukan. Nah, bukan. Mung tu nazir, kerja mereka yang beri amaran saja. Beri rakyat kata gini kena, gini tak kena. Gini jalannya hidayah, gini jalannya kesesatan. Jangan dogil lebih daripada ni. Ni terkadang kita rakyat dah cara gini jaya nah, cara gini molek nah, ya tak turut. Satu hari. Bukan kerja emung, bukan kerja kita. Nampaklah tu, kita faham molek sini ni, terkadang pendakwah ni tak faham jahlah sini. Kita royak dah demo tak turut kita, sakit hati berasa, jadi menyakit hati pula. Tak boleh lagu tu. Dengan sebab tu nak jadi pendakwah, you kena tahu kata rupa tabiat manusia dan cara kita nak bawa benar-benar kepada manusia ni macam mana. Kena tengok ayat Quran. Barulah kita rasa seni hati kita, rasa tenang, rasa selamat dah hati kita. Wa ma Tuhan kata wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah engkau wahai Rasulullah di atas mereka itu kena dok jadi wakil, kena dok jadi orang dok tunggu serabut ke dia ke, dok jadi dok cara ke dia belaka. Dak, kerja emung nazir. In ana illa nazirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Sekadar tu ya. Sekadar kita royak benda gini. Hak mu nak turut tak turut, hak tu hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Aku selesai. Dengan sebab itu Nabi ni apa dia boleh rasa lagu ni, kerana hati dia molek. Orang hati molek ni dia berasa nak wi kebaikan hak dia ni gi kepada orang. Tapi harumai kalau bahasa sia agak. Mana kata tak boleh nak tahu kata orang terkadang kita wi kebaikan pada dia, dia tak terima kebaikan. Tak terima kebaikan. Ada orang tak terima kebaikan. Ya ada. Dengan sebab apa? Dengan sebab silap faham. Silap faham. Apa boleh jadi silap faham? Kerana tak ada guna akal fikiran. Tak pandai nak ukur hak manakah nak kandak kita baik dengan dia, hak mana hak kandak kita baik dengan dia. Akhir sekali selerak sama dengan orang yang dia dengar dengan cara tak gunanya akal fikiran. Dengan sebab itu Nabi SAW diroyakkan dengan kata wa ma anta alaihim biwakil. Maka kita sebagai umat Islam tak ada apa. Ambillah mauqif ni, pendirian ni, cut ye ni, mari pakai di dalam hidup kita mula-mula sekali.
Dan dalam urusan kita nak kerja agama, nak jalan urusan agama, ya kena jalan gini. Barulah berjaya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaya, dan jadi tetap pendirinya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap, kerana Allah Taala sendiri yang mentarbiahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita tengok pada tayangan tarbiyah Tuhan, maka kita sendiri pun akan dapat juga jalan ni yang tarbiyah, jalan ni yang berjaya seperti Allah Subhanahu Wa Taala mentarbiahkan Rasulnya wijaya dah, walaupun tak 100% pun nyelekaklah 90%, 80%, 70% dan sebagainya. InsyaAllah kita akan berhenti di sinilah dulu pada malam perjumpaan kita ini. Kita akan sambung ayat kata wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Dan demikian itu kami mentetapkan engkau hanya menyampai, kami wahyukan kepadamu Quran dalam bahasa Arab ni macam mana pula. Tuhan ayat kata sifat Quran ini ya Allah Taala wahyu turun mari ni, faedah tu kepada manusia tu bila manusia nak ambil faedah daripada Quran ni, bila pergi pakai, bila Quran tu akan jadi faedah bagi hidup dia, bila insya-Allah kita tu bersama di dalam perjumpaan kita yang lagi akan datang. Pada malam ini sekadar inilah sahaja dulu. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada balapetaka, dan minta pohon kepada Allah Taala membukakan mata hati kita supaya kita itu boleh bersama-sama faham akan isi kandungan Al-Quran dan boleh kita pakai dalam hidup kita sebelum daripada kita nak jumpa dengan Allahu Jalla Jalaluh. Yang kita terlupalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda supaya kita berjaya sama-sama di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.